saya Fina Tajuddin dalam program Young Director Stop yang sedang bersiaran di Facebook FDM Official, dan bersama dengan saya hari ini Encik Amirul Arif, Cik Amirul Arif ataupun saya panggil Cik Amirul lah. Okey. Alright, so Cik Amirul salah seorang daripada pengarah muda yang ada di Malaysia ni, yang mana mereka ini antara yang mengetengahkan karya short film. So, Cik Amirul, mana datangnya bakat tu, ataupun sedikit background tentang Cik Amirul yang relate dengan bakat tu? Baik. Saya daripada kecil lagi nakal dekat sekolah apa semua. Jadi di rumah ada perpustakaan mini yang ada banyak buku-buku literature, buku sejarah, buku filem. Dan tape VHS filem. Jadi bila saya nakal kat sekolah, saya tak ada kerja rumah, tapi bila balik kena buat kerja rumah, saya akan duduk spend time saya di perpustakaan mini itulah. Jadi saya baca buku banyak semua. So dan benda tu grows lah, benda tu tumbuhlah dalam diri saya. Daripada situlah, daripada kecil lagi sebenarnya bakat Cik Amirul dalam karya, menghasilkan karya dan juga mengarah ya. Okey, perjalanan daripada situ, daripada bakat yang terpendam tu, bagaimana perjalanan membantu untuk perjalanan kehidupan tu membantu untuk mengetengahkan atau menghasilkan sesuatu buah tangan yang berkualiti? Selepas sekolah saya pergi belajar, saya masuk belajar di Akademi Seni Kebangsaan Aswara dalam jurusan filem. Dari situ saya belajar dengan ramai pengarah-pengarah, dengan lecturer-lecturer saya yang bagus lah. Antaranya Encik Adman Saleh, arwah Allahyarham Anwar Arai. Itu especially itu dekan saya. Jadi dia banyak groom kita macam mana untuk apa yang kita, persediaan kita lah dalam kepengarahan dan filmmaking lah in general. Alright. So, okay, Cik Amirul, apa agaknya karya buah tangan yang telah pun dihasilkan oleh Cik Amirul, dan mana satu yang terbaik yang rasanya ingin diketengahkan supaya penonton kita sedari adanya karya yang bagus ni? Antara karya-karya yang saya di universiti, di college, Akademi Seni Kebangsaan, banyak kita buat short films lah di situ. Antaranya Session to the Womb, bercerita tentang politik di dalam rahim, sperma. English version ke atau? Dia without dialogues. Without dialogues. Dialogue. Jenis yang faham. Eksperimental, tapi kita boleh lihat lah kat situ antaranya. Lepas tu bab satu juga political dalam satu politika ruang. dalam rahim, tajuk pun macam menarik. Boleh sikit kupas sikit apa yang istimewanya? Kita tahu kan dalam ribuan jutaan sperma dekat dalam rahim, akan hanya satu je yang boleh perjuangan lagi. Okay. Jadi dekat dalam tu diorang ada kita buat satira lah kepada dunia sebenar tentang siapa yang akan kita angkat jadi hero kita. Jadi ada proses rasuah, apa semua benda yang berlaku, perjudian antara sperma. Jadi maknanya dalam sperma ni umpamanya metafora lah. Sperma semua ni semua umpama metafora untuk mengetengahkan idea di mana nak mewujudkan seorang hero tu, pejuang tu, dia kan ada challenging dia lah, macam mana dia menjadi seorang hero, bukan je semudah itu je. Kita boleh juga tahu sperma yang dihasilkan ni daripada bapa dia kan. Daripada bapak dia juga kita dah bentuk dah karakter bapak dia, yang itu yang menghasilkan sperma yang jenis macam tu, sebab dah host dia macam tu. Yes, jadi faham. Okey, alright. Itu ya. Okey, selain daripada itu tadi, apa lagi karya yang rasa ingin ditunjukkan hari ini? Yang saya sedang terlibat dalam proses pasca produksi sekarang adalah Kembara Memburu Hikmah. It's not bukan short film. Dia projek sulung saya, syarikat saya sendiri, Aulia Film Sdn Bhd.
Ini projek pertama. Projek tentang pengembaraan sepasang suami isteri berbasikal daripada Malaysia hingga ke Makkah. Oh, menarik. Menerusi jalan darat. Jadi kita pergi bersama. Macam travelog. It's not a travelog, dia documentary. Kita punya mission, matlamat kita adalah untuk nak collect data tentang komuniti Muslim, institusi pengajian Muslim, keadaan mereka dekat situ. Jadi yang drivekan cerita tu adalah sepasang suami isteri yang berbasikal dari Malaysia ke Mekah. Jadi kita melalui Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyz, Kazakh, Uzbek, Afghanistan, Iran, UAE, Oman hingga akhirnya Saudi, Mekah. Ia berlangsung setahun 5 bulan. Alhamdulillah kita dah selesai mission tu akhir 2017. Sekarang dalam pasca produksi lagi lah, kita hasilkan dalam 13 episod. Okay, It's not a short film pun. It's not a short film. Cuma saya faham sebagai seorang director untuk short film, kebanyakan director muda short film ni memang suka travel, betul? Memang suka travel untuk mencari dan juga mengkaji aktiviti harian orang lain, budaya tempat-tempat tu, and then keseniannya, and then mencari ilham. Betul tak? Setuju tak dengan pendapat saya? Okay, boleh. Salah satu cara lah orang kata, salah satu ilham yang boleh dicari lah. Okay, so saya nak tanya Cik Amirul, pertandingan karya. Okay. So macam mana persediaan biasanya sebagai seorang pengarah yang masih orang kata muda dalam Malaysia ni lah, yang mana pengarah muda sebenarnya dia lebih inovasi daripada yang sedia ada ni kan. Sekarang lah. So bagaimana nak meletakkan karya-karya tu setara dengan pertandingan di luar sana dengan karya-karya lain yang bertanding bersama tu. Perbezaan karya, kekuatan kita tu macam mana kita nak letakkan? Setelah saya travel, kita dah lihat banyak filem-filem luar dan macam mana diorang buat. Kita lihat dan benda ni pernah seorang filmmaker cakap, Kiarostami, dia cakap in order untuk kita pergi ke international, kita mesti pertama adalah untuk kenal dengan deep sekali tentang root kita, tentang kita punya budaya sendiri, dan itu akan membuatkan kita international. Tak kisah dalam medium apa, short film, feature, documentary, tak kisah, tapi ia perlu ada nuansa kita sendiri. Maksudnya dalam dia ada nafas kita, maksudnya kita daripada identity. Or else kita akan sama je dengan negara lain. Maksudnya kalau kita nak buat hatta short film sekalipun, tapi idea atau execution kita dalam cara filem tu dipersembahkan macam barat atau kita cakap Netflix punya konten sekarang, atau kita macam Korea. Kenapa tak kita tengok konten kita as kita? Kita macam mana masing-masing lagi ada perbandingan. Paling penting adalah kita kenalkan identiti kita sendiri. Identiti kita sendiri. Dan there are so many stories dalam kita, Southeast Asia, Nusantara, Malaysia, Tanah Melayu. Banyak sangat cerita yang belum lagi explore. Kenapa kita fikir tentang idea-idea yang kita ambil daripada western punya stories yang terhasil, yang kita kita terilham pula daripada tu. Kenapa tak kita go deeper tentang cerita-cerita yang sedia ada, yang kita adapt pada situasi sekarang? Maksudnya kan. Okey, itu penerimaan kita yang kita memang kena bangga dengan apa yang kita ada untuk kita persembahkan pada luar sana. Saya faham. Cuma apa agaknya halangan-halangan yang boleh meletakkan filem kita mengikut kriteria-kriteria yang diminta oleh juri-juri antarabangsa? Apa sebenarnya halangan dia? Nak kata budaya dari segi kesenian ataupun orang panggil apa tu, finishing filem tu sendiri ke, atau dari segi apa sebenarnya perbezaan tu? Mungkin dari segi sinematografinya ke, ataupun kreativitinya ke, macam mana? Technically wise, kita cakap Malaysia atau bakat-bakat kita yang ada dah cukup dah. Secara technical lah kita nak cakap. Even dengan keadaan kita tak cukup
kelengkapan equipment apa semua, still kita boleh achieve apa yang kita nak visually, technically. Apa yang like sekarang adalah craft kepengarahan tu. Kita betul-betul belum master Craft, lagi sebenarnya. betul. Craft Itu the pun. right word sebenarnya. Tak jumpa tadi nak cakap. Betul. Kita tak cukup betul-betul tak master lagi. Kita even dalam penulisan skrip kita even tak cukup scene pun. Kita tak cukup explore dengan karakter-karakter yang ada. Dan kita pula sekarang ni jadi trend bila nak buat satu cerita ikut cerita yang sama kita ulang. Itu problem lah. Kat situ lah more Jadi, kepada pendedahan dan juga mentality exception. Nak cakap pasal technical wise, okey lah, selain daripada CG lah, kalau kita tak mampu CG tu kita jangan buat CG. Dan kita ada banyak lagi. Iran tak perlukan CG pun untuk sampai untuk dapat Oscar. Tak perlu kan tu. Tapi kenapa kita dah tak mampu nak buat. Tak nak mampu in terms of financially. Bukan pasal creativity kita untuk nak buat atau kita punya kepakaran untuk nak buat. Kita tak mampu sebab halangannya ialah financially lah antaranya. Tapi itu kalau kita cakap pasal CG, tapi selain daripada itu kita tak ada masalah. Masih ada sebenarnya karya yang tak memerlukan bajet yang besar. Cuma kita perlu pandai bermain craft tadi kan. Itu The yang director's craft tu sangat halus, sangat perlukan ilmu bantu yang lain. Maksudnya ilmu bantu yang saya maksudkan ni observation terhadap kehidupan, apa itu real, apa itu tak real. Filosofi dah harus dekat dalam poket. Prinsip harus ada sebagai pembikin filem. Jadi itu akan drive kita untuk define karya kita yang sebenar. Inilah karya kita. Or else kita akan buat sama je macam Korea buat, sama je macam Jepun buat, sama je macam Western cerita-cerita Hollywood buat. Dah lah kita tak mampu nak kejar dia, kita nak buat macam dia, dah tentu flaw. Kita buat mengikut kemampuan kita, tapi kita kena add on some more creativity dan juga sentuhan tu sebenarnya yang paling berharga sebenarnya kan, sentuhan yang boleh menambah nilai dekat karya tu sendiri. Kita tengok dalam konteks Irani Revolution, dengan segala kita tak boleh perempuan tak boleh bersentuh dengan lelaki, kena pakai tudung apa segala bagai. Tapi penapisan tu bukan membuatkan diorang lagi teruk, malah lagi kreatif. Tapi kita kena faham kenapa Iran punya filem betul-betul bagus. Kenapa? Sebab kalau kita pergi di Iran, budak-budak kecil kita cakap suruh dia baca Jalaluddin Rumi, relax je dia baca. Dia boleh baca, dia boleh recite Jalaluddin Rumi poetry. Dah jadi darah daging dia. Nampak tak dia pupuk nilai-nilai ni dekat dalam budak-budak ni. Jadi budaya apa. Jadi bila benda ni, poetry ni translate kepada filem dengan kekangan yang ada, tak boleh sentuh perempuan, tak boleh. Tapi jadi macam mana kita nak tunjukkan husband and wife tu tak boleh sentuh? Macam mana? Jadi poetry. Jadi sebab dia orang dah biasa dah untuk dengan metafor, dengan apa segala bagai macam untuk nak execute the scene tapi still telling dia husband and wife. Faham tak? Dengan segala kekangan tapi still boleh execute the same idea, the same, we could bring the same meaning tapi tanpa perlu betul-betul sentuh, perlu adegan cium-cium dalam atas ranjang apa, tapi still kita boleh dapatkan intimacy. Kita still boleh dapatkan love punya expression. Kenapa tak perlu? Itu kita cakap pasal Iran tu dengan segala kekangan yang ada. Kita cakap apa lagi yang kita nak? Betul. Creativity lah sebenarnya. Creativity is all comes to creativity. Dengan ilmu ilmu penting. Ya, ilmu kena ada. Literature kita sibuk baca Kafka, kita sibuk baca Coelho apa semua, tapi sastra kita tak baca.
walhal itulah essence kita. Kalau kita nak buat, kita selalu baca Kolho itu akan atau western punya literature, dia akan mempengaruhi kita. Dan apa-apa yang kita buat, dan kita ni harus tahu kita ni filmmakers yang mempengaruhi kanak-kanak apa semua, apa yang kita buat akan mempengaruhi dia. Kalau kita dipengaruhi dengan western punya filosofi atau apa segala, dengan kadang-kadang tergelincirnya daripada akidah apa segala benda, kita dah terpengaruh dengan bahan bacaan kita, dengan filem-filem yang kita tonton. Kita pula bawa dan kita buat. Dan kita pengaruh budak-budak kecil. Kita pengaruh generasi yang akan datang. Kita yang sendiri, dan kita tanya kenapa kita punya negara macam ni, atau kenapa. It's all come to us. Betul. Saya setuju. 100%. Sebab itu semuanya datang daripada hati kita. Sebab kita nak menghasilkan karya kan, benda tu kena datang daripada idea dan kreativiti kita sendiri sebenarnya. And then tercampur jugalah dengan ilmu yang kita ada. Saya suka dengar Cik Amirul kita cerita sebab dengar dia punya pengetahuan yang sangat strong dalam bidang pengarahan ni. Saya inspired rasanya. Okay, cakap pasal inspirasi. Last saya nak tanya, siapakah inspirasi Cik yang boleh inspire you untuk pada mulanya kita banyak directors yang kita suka. Last sekali kita akan apabila ini sebab pengalaman saya cakap dalam konteks pengalaman saya, mungkin orang lain. Kita banyak idola filem apa segala bagai. Last sekali benda ni dah tak ada apa dah. Orang-orang ni akan tetap dengan style masing-masing bercerita. Last sekali kita akan tengok kehidupan kita sendiri seolah-olah ada director yang besar yang tengah direct kita. Yang unravels, kehidupan kita unravels setiap hari. Momen-momen tu tepat. Kita tak cukup duit, orang betul-betul ada betul. Nampak tak dia punya scripting tu, mise-en-scène dia ke apa segala semiotik. Sebenarnya apa yang berlaku pada kita tu sebenarnya itu skrip yang telah ditulis kan. Jadi last kali kita akan tengok adanya entiti Tuhan yang sebenar yang tengah direct segala benda ni. After all, ada satu director yang cakap, saya lupa, in this whole epic world, everybody is just an extra. Betul. Dalam dunia besar ni kita semua orang adalah extra dia. Kita hanya mainkan peranan kita masing-masing. Peranan kita mungkin untuk nak bagi sedekah dekat orang ni sebab dia memerlukan, untuk bagi anak. Dia interrelated tau. Jadi kita akan tahu lepas bila kita faham tentang kehidupan tu, apa dia sebenarnya tu. Untuk buat filem ni adalah to shoot je maksudnya. Untuk tahu, untuk faham, with a clear mind. Alright, faham? Saya rasa sangat-sangat terinspirasi duduk kat sebelah Cik Amirul ni. Kata-kata dia sangat berguna sebab memang banyak perkara yang berlaku dalam hidup saya yang boleh relate dengan Allah yang dah bagi director, dia jadi director bagi kita selama ni. Baik, alright. Terima kasih Cik Amirul kerana sudi di interview oleh saya hari ini untuk program kita Young Directors Talk. So untuk anda semua, terus menonton saya bersama dengan Young Directors Talk dan juga director yang lain yang akan kita interview untuk episod seterusnya. So teruskan menonton di Facebook FDM Official. Terima kasih. Assalamualaikum.